Itulah kalimah yang akan kamu ulang-ulang, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik. Kalau kita jemu juga, ya tak? Bukan seorang minta nak balik ni, juta-juta daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni yang mati, semua minta nak balik ke dunia, nak buat amal soleh, nak balik nak buat amal soleh. Tetapi kita masih hidup ni, Masya Allah. Orang di bawah kata, untungnya kamu di atas, kamu masih hidup, tapi kamu dalam kelalaian. Kami ni dah mati, dah sedar, tapi dah tak ada peluang lagi dah. Sebab itulah insya-Allah sebelum kita terlambat, sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala, insya-Allah kita azam hari-hari kita keluar daripada rumah kita. Hari ni aku nak jadi satu orang hamba Allah yang terbaik, yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar bin Mulim selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini, dan seterusnya yang saya raikan, yang saya muliakan, yang saya hormati, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di pagi yang mulia ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya sejak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sehinggalah ke saat ini, tidak ada satu saat yang kita lalui dalam hidup kita melainkan terlalu banyak nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, tak mampu kita nak bilang, tak mampu kita nak bayar. Sekalipun ada di kalangan kita yang berazam untuk beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah sampai akhir hayat sekalipun, kita belajar nak mendekatkan diri kepada Allah, belajar nak mencari redha Allah, namun demikian kita masih tidak mampu untuk membayar nikmat, satu nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, apatah lagi jauh sekali kita nak mampu membayar seluruh nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, mengapa dalam banyak-banyak makhluk ini yang Allah telah ciptakan, ada ulama mengatakan 18,000 jenis makhluk yang Allah telah ciptakan, mengapa makhluk manusia ni yang paling banyak mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Nikmat yang Allah bagi kepada manusia mengatasi nikmat yang Allah bagi kepada para malaikat. Nikmat yang lebih hebat daripada nikmat yang Allah beri kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah ciptakan, kitalah makhluk yang paling bertuah, kerana sesungguhnya dalam banyak-banyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, makhluk manusia adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita banyak nikmat supaya kita sedar diri, supaya kita faham bahawasanya kitalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah sayang kepada kita? Selalu kita dengar ustaz-ustaz cerita sayang Nabi kepada umat adalah 70 kali ganda, lebih daripada sayang satu orang ibu kepada anak. Dan kasih sayang Allah kepada hamba dia mengatasi kasih sayang Nabi kepada hambanya, kepada umat dia 70 kali ganda daripada sayang Rasulullah kepada umat. Maka apa bukti dia? Kalau kasih sayang ibu kepada kita, kita nampak ibu melahirkan kita, ibu menyusukan kita, ibu basuh najis kita, ibu cuci pakaian kita, ibu mendidik kita, ibu suapkan makanan ke mulut kita. Kalau kasih sayang ayah kepada kita, kita nampak ayah kita korban cari rezeki untuk kita. Tetapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bagaimana kita nak tahu kasih sayang Allah kepada kita? Kadang-kala ada setengah orang dia kata Allah tak sayang kepada dia. Allah telah sebut dalam Al-Quran, tabiat manusia ni fa'ammal insan, adapun sebahagian di kalangan hamba yang aku ciptakan, idza mabtalahu rabbuhu, apabila aku beri ujian kesenangan kepada dia, fa'akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amahu, Allah bagi macam-macam nikmat kepada dia, fayaqulu rabbi akraman, dia kata Tuhan sayang kepada dia bila Allah bagi banyak nikmat kepada dia. Tetapi sebaliknya, kalau diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian susah payah, Allah sebut juga dalam Al-Quran perangai manusia, perangai makhluk yang aku ciptakan ni, ada sebahagian di antara mereka, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu, apabila Allah uji dia, Allah sempitkan rezeki dia,
Allah susahkan di hidup dia dimiskinkan oleh Allah Ta'ala, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, dia kata Tuhan tak sayang dekat dia. Masya Allah. Ada kepatut manusia kata Tuhan tak sayang kepada dia? Sebab itu di pagi yang mulia ni kita nak kaji, apakah bagaimanakah Allah Ta'ala sayang kepada kita. Maka untuk kita faham kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia, kita kena dengar cerita daripada awal lagi, awal penciptaan manusia. Ketika mana Allah Ta'ala nak mula menciptakan kita semua, nak menciptakan manusia, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan hasrat dia di hadapan para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku berhasrat untuk mengutuskan manusia, hamba aku yang paling aku sayang sebagai khalifah di atas muka bumi. Di saat itu ada dua makhluk yang seakan-akan tak bersetuju dengan manusia. Tak bersetuju dengan manusia. Kalau iblis tak bersetuju sebab cemburu kepada kita, hasad dengki kepada manusia. Aku dah beribadat kepada Allah 80,000 tahun di muka bumi. Mengapa Adam AS yang layak jadi khalifah? Adam yang tak pernah sekali pun sujud pada Allah, tak pernah sekali sebut nama Allah, tetapi ternyata Allah Ta'ala lebih sayang dia daripada aku. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai khalifah. Dan makhluk yang kedua yang tak bersetuju dengan manusia adalah para malaikat. Mereka tak faham, ya Allah, apakah hikmah Engkau nak ciptakan manusia? Seandainya tujuan Engkau nak ciptakan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada aku, nescaya kami lebih layak, kami lebih aula, lebih afdal, lebih baik daripada manusia. Kerana kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, hidup kami senantiasa sibuk dengan bertasbih, bertahmid, memuji Engkau, mensucikan Engkau. Sedangkan manusia nanti, Masya Allah, mereka adalah para pendosa yang hidup mereka bergelumang dengan maksiat. Daripada pagi sampai malam, hidup mereka dengan dosa, hidup mereka dengan kelalaian, hidup mereka jauh daripada Engkau, ya Allah. Oleh itu kami lebih layak untuk jadi khalifah berbanding manusia. Tetapi di saat itulah Allah Ta'ala mula memperlihatkan kasih sayang dia kepada kita, ketika mana makhluk lain tak bersetuju dengan kita, cemburu dengan kita. Allah SWT jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu banyak perkara yang kamu tak tahu, wahai para malaikatku. Masya Allah. Di antara benda yang para malaikat tak tahu, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab dia Miftah Daris Sa'adah, dia beritahu di antara benda yang malaikat tak tahu, malaikat faham manusia ni pendosa saja, tetapi malaikat tak tahu di antara manusia yang hina dina ini, yang hina pada pandangan makhluk-makhluk yang lain, tetapi akan lahir di kalangan mereka para Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana mereka sanggup korbankan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan lahir di antara manusia ini para syuhada yang sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk mencari redha Allah. Di antara manusia nanti ada orang yang sanggup mengorbankan apa saja yang dia sayang, harta benda, nyawa dia, kebolehan dia, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kadang-kadang amalan manusia itu menyebabkan para malaikat akan kehairanan. Sebab itu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak nanti, Allah SWT akan berbangga-bangga di hadapan para malaikat. Masya Allah. Wahai malaikat-malaikatku, dulu sebelum aku ciptakan manusia, kamu semua mempertikaikan aku. Tetapi kamu tengok dalam bulan Ramadan, mereka manusia yang dulunya kamu sangka buruk kepada mereka, dulu kamu pandang hina kepada mereka, kamu tengok di malam hari mereka bertarawih, mereka bersolat tahajud, mereka baca Al-Quran, mereka sibuk berlapar di siang hari semata-mata kerana aku. Akhirnya para malaikat nanti di pagi hari raya beratur di kiri kanan jalan untuk minta maaf dengan manusia, minta maaf dengan tuan-tuan semua dan perempuan semua. Kami dulu sangka buruk dengan kamu, ternyata pada bulan Ramadan kami tengok bagaimana perlombaan kamu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kami para malaikat banyak ibadat kami buat, tapi tak pernah dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadah kami tak pernah dipuji oleh Allah. Tetapi manusia yang banyak dosa ini sikit buat ibadat pada Allah, tetapi Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Ini bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Bila mana Allah Ta'ala telah menciptakan replika Nabi Adam AS, maka setelah mana Allah ciptakan replika Nabi Adam AS, waktu itu ulama telah mengatakan
ketika mana menafsirkan surah Wat-Tin wa Zaitun. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa gembira bila Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah firman, Wat-Tin wa Zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi gunung Tursina, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami baru saja selesai menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam seindah-indah rupa paras, sesempurna-sempurna kejadian makhluk yang pernah kami ciptakan. Inilah makhluk yang bernama manusia. Seakan-akan Allah Ta'ala nak beritahu, kalau kamu nak tengok rahsia penciptaan yang terhebat, yang teragung, aku ni tabarakallahu ahsanul khaliqin, aku adalah pencipta yang terbaik. Kalau kamu nak tengok hebatnya penciptaan aku, tengoklah kepada manusia. Daripada setitik air, aku boleh telah bentuk rupa paras mereka menjadi insan yang indah, yang cantik, yang mempunyai perasaan, yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setitik air yang begitu hina, masya-Allah. Maka tibalah masa Allah Taala nak hantar manusia ni ke atas muka bumi. Tujuan Allah Taala hantar kita ke alam dunia, tuan-tuan. Sebenarnya sebelum Allah Taala ciptakan manusia ni, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tempat tinggal bagi manusia. Sebelum kita lahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan satu tempat, satu wilayah yang begitu indah, yang begitu cantik, yang begitu mewah, yang begitu megah, yang membanggakan Allah Taala, yang menghairankan malaikat Jibril alaihissalam. Itulah tempat yang bernama syurga, tuan-tuan. Ini lambang cinta Allah kepada kita. Allah Taala tak pernah ciptakan syurga untuk para malaikat. Tidak ada syurga untuk tumbuh-tumbuhan. Syurga hanya untuk manusia dan jin saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana Allah Taala telah ciptakan syurga Allah Subhanahu wa taala sebagai destinasi terakhir bagi manusia, kediaman untuk kita tinggal di sana kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala telah firman, a'adatu li'ibadiyas salihin, aku telah pun mempersiapkan untuk sekalian hamba-hamba aku yang soleh dan solehah di kalangan laki-laki dan perempuan, mala ainun ra'at, satu kediaman, satu wilayah, satu tempat tinggal yang mana indahnya syurga itu belum pernah ada mana-mana mata daripada mata manusia di dunia ini yang pernah menyaksikan betapa indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, tidak ada mana-mana telinga yang pernah mendengar bunyi suara kemerduan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga nanti kita akan dengar suara Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama kata Allah SWT akan baca suratul Rahman untuk memperdengarkan suara dia kepada kita semua, masya-Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan baca surah Yasin untuk memperdengarkan kemerduan suara dia, untuk menghiburkan kita semua. Nabi Allah Daud alaihissalam akan baca kitab Zabur untuk menghiburkan kita semua, masya-Allah, dengan suara yang begitu hebat. Ulama kata kalau Nabi Daud alaihissalam baca kitab Zabur, burung yang terbang akan berhenti terbang di udara, tuan-tuan. Kaku dia mendengar kemerduan suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Inilah suara yang belum pernah kita dengar. Kita akan dengar dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam hati manusia betapa indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u in syi'tum, Nabi kata kalau kamu nak faham nikmat syurga ni, bacalah ayat ini. Fala ta'lamu nafsum, maka tidak ada sesiapa pun di kalangan hamba Allah Ta'ala yang bernyawa, di kalangan manusia yang sedang hidup di muka bumi ini, yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, nikmat yang sedang disembunyikan oleh Allah daripada pandangan mata kita, yang seandainya Allah telah buka sedikit saja daripada nikmat syurga yang sedang bakal menanti kita. Macam mana indahnya istana kita, rumah kita dalam syurga. Macam mana indahnya, masya-Allah, kita punya tempat tinggal kita, bilik tidur kita. Masya-Allah, macam mana indahnya taman-taman syurga. Macam mana hebatnya kenderaan kita. Kita yang sedang beribadah di muka bumi ini, yang sedang berkorban mendekatkan diri kepada Allah, yang sedang sibuk belajar agama ni, sibuk belajar Quran, sibuk menuntut ilmu ni, nescaya kita akan merasa tenang jiwa kita, tuan-tuan. Allah beritahu jazaa'an bima kanu ya'malun,
Ini semua balasan terhadap amal ibadah yang kamu kerjakan sepanjang kamu berada di dunia. Begitu sayang Allah kepada manusia. Sebab itulah ketika mana Allah Ta'ala nak hantar kita ke muka bumi ini, ulama beritahu sebenarnya Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala, kerana ilmu Allah maha luas, sebelum Allah hantar kita ke dunia pun Allah dah tahu dah siapa di kalangan kita calon ahli syurga, siapa di kalangan kita calon ahli neraka. Waliyahzubillah. Allah yang maha mengetahui. Allah sebelum hantar pun Allah dah tahu. Dan Allah berkuasa untuk masukkan ahli syurga terus ke dalam syurga, tak payah hantar kita ke dunia. Dan Allah boleh masukkan ahli neraka terus lempar dalam neraka, tak payah hantar ke dunia pun tak apa. Tetapi nanti Allah Ta'ala bimbang, para malaikat akan tertanya-tanya, ya Allah, wahai Allah, kami tengok si fulan ini duduk dalam syurga paling tinggi, dalam syurga Jannatul Firdaus, bersama dengan para nabi, bersama dengan para syuhada, para siddiqin. Apakah kehebatan dia, amalan dia, apakah keistimewaan dia? Kami tak pernah tengok. Macam mana pengorbanan dia untuk agama, sejauh mana dia punya ibadat dia, kami tak pernah tengok. Kami tak pernah tengok tahajud dia, kami tak pernah tengok Quran dia, kami tak pernah tengok kesungguhan dia. Maka kerana itulah ulama mengatakan Allah Ta'ala ciptakan dunia ini sebagai pentas untuk Allah zahirkan sifat ahli syurga dengan sifat ahli neraka yang ada pada diri manusia. Masya Allah, kalau tak diciptakan dunia ini, tak nampak sifat ahli neraka yang ada pada golongan ahli neraka. Apakah perangai dia, apakah sifat-sifat dia yang Nabi ceritakan tentang golongan-golongan yang bakal menjadi penghuni neraka Jahannam. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati oleh Allah saudara sekalian, Allah Ta'ala tak nak malaikat tertanya-tanya kenapa si fulan masuk syurga, kenapa si fulan masuk neraka. Akhirnya Allah Ta'ala ciptakan dunia ini. Sebelum Allah ciptakan alam dunia, sebelum manusia dihantar oleh Allah Ta'ala ke alam dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji daripada seluruh makhluk yang ada dalam dunia ini, kamu semua nanti akan diperintahkan, di samping kamu beribadat kepada aku, kamu ada satu lagi tanggungjawab yang besar dalam hidup kamu, iaitu kamu diwajibkan untuk berkhidmat kepada hamba aku yang bernama manusia. Allah Ta'ala perintahkan matahari menjadi khadam kepada manusia, bulan berkhidmat pada manusia, awan berkhidmat pada manusia, binatang-binatang berkhidmat pada manusia. Seluruh makhluk-makhluk dalam dunia ini ditundukkan oleh Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini. Hakikat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bumi tak redha manusia yang berdosa pijak di atas belakang dia tuan-tuan. Bumi sebenarnya tak redha kita berjalan di atas bahu dia dalam keadaan kita melakukan satu dosa. Kamu manusia tak sedar diri, kata bumi, aku yang lebih besar daripada kamu, yang lebih hebat daripada kamu, matahari lebih kuat daripada kamu, bulan lagi kuat daripada kamu, lagi besar daripada kamu. Seluruh makhluk tak berani buat dosa. Ulama kata satu-satunya makhluk dalam dunia ni yang pandai buat dosa hanya manusia saja tuan-tuan. Hanya manusia saja yang reti buat dosa. Makhluk lain tak reti nak durhaka pada Allah. Binatang, semut tak reti nak durhaka pada Allah. Kuman-kuman tak reti durhaka pada Allah. Lembu tak reti nak durhaka pada Allah, tak reti menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia, Masya Allah, Allah ciptakan manusia ni. Masya Allah, manusia ni berbagai-bagai sifat yang Allah telah ciptakan. Tetapi di antara manusia ada yang mengaku sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Alaysa li mulku Misra, bukankah aku raja negeri Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahti, ini sungai Nil berjalan dengan perintah aku, kata Firaun. Masya Allah, ada di antara manusia yang durhaka kepada Allah, ada di antara manusia yang syirik kepada Allah, ada manusia yang hari-hari buat dosa. Tetapi Allah telah tetap perintahkan bumi, engkau wajib berkhidmat pada manusia walaupun kau tak suka. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, dia Allah, dialah Allah yang menjadikan bumi ini tunduk kepada manusia. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu di atas bahu-bahu bumi ini. Wa kulu min rizqi, makanlah rezeki yang aku bagi kepada kamu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah SWT juga kamu semua akan dikembalikan. Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian, datang kita ke dunia ni bukan lama pun. Ulama kata, kalau kita nak tengok falsafah kehidupan kita ni tuan-tuan,
Kita tengoklah 2 rakaat solat sunat yang kita kerjakan hari-hari, ataupun solat subuh pagi tadi yang kita tunaikan. Ulama kata kehidupan manusia ni adalah 2 rakaat di antara 2 rakaat solat subuh. Masya Allah. Ataupun ulama kata di antara azan dengan iqamat. Masya Allah. Begitu singkat kehidupan kita di muka bumi ini. Masya Allah. Tujuan Allah hantar nak tengok kita. Dan Allah beritahu la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama sifat ahli syurga dengan sifat ahli neraka. Kita tengok pada diri kita sekarang ni, masing-masing muhasabah diri. Sekarang ni kita ni ada sifat ahli syurga ke sifat ahli neraka, ataupun separuh-separuh tuan-tuan. Selalunya buat rasa-rasanya separuh-separuh. Lah, nak confirm ahli syurga susah juga. Kan? Nak confirm ahli neraka pun susah juga. Tapi kebanyakan kita ni khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah, mencampur adukkan amal soleh dengan amal baik, amal buruk. Banyak buat baik, tiba-tiba kau pergi kedai kopi mengata orang pula, ya tak? Habis pahala tadi, Masya Allah. Banyak ibadat kepada Allah, tiba-tiba selang pula dengan hasad dengki. Nabi kata hasad dengki ni akan membakar semua pahala-pahala yang kita buat. Masya Allah. Jadi kita ni di antara, Masya Allah, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, gubernur negeri Mesir tuan-tuan. Dekat dia nak meninggal dunia, dia menangis, pandang ke dinding. Masya Allah. Nangis. Tak nak pandang orang, sedih. Orang tanya khabar pun dia tak jawab. Akhirnya anak laki-laki dia pun beritahu pada abah dia, abah, mengapa abah sedih sangat nak mati? Mengapa takut sangat nak mati? Dia kata, bukankah Nabi SAW telah memberikan banyak kelebihan manaqib tentang abah. Nabi puji abah macam-macam. Nabi janji syurga pada abah. Mengapa abah dalam keadaan sekarang pun takut nak mati? Dia kata pada anak dia, wahai anakku Abdullah, ketahuilah dalam hidup abah telah melalui 3 zaman. Dia kata dalam hidup abah. Yang pertama, zaman dalam hidup di mana seumur hidup abah tak ada siapa yang paling abah benci dalam dunia ni lebih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari abah fikir, adakah mungkin Muhammad ditamatkan nyawa dia dengan di tangan abah? Kalau boleh abah nak bunuh Muhammad. Waktu itu tidak ada manusia yang paling abah benci lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya abah dicabut nyawa pada ketika itu, abah yakin abah di kalangan ahli neraka. Dia kata, nerakalah tempat bagi abah. Tetapi tiba satu zaman dalam hidup abah, Allah letakkan sinar hidayah dalam hati abah, sehingga di saat itu tidak ada manusia yang paling abah cinta, yang paling abah kasih dalam hidup abah lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari abah nak duduk dalam majlis Nabi, tetapi kerana terlalu malu dengan Rasulullah, abah telah banyak buat dosa pada Nabi. Kerana itu abah tak mampu nak menatang wajah Nabi, menentang mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh mata, dengan sepenuh pandangan. Seandainya ada orang tanya pada abah, wahai Umar, bagaimana wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abah tak mampu nak ceritakan bagaimana wajah, keadaan indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana abah memang tak pernah tengok wajah Nabi sepenuhnya, kerana terlalu malu dan hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjung tinggi kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan abah yakin seandainya Allah cabut nyawa abah pada ketika itu, abah yakin abah termasuk di kalangan ahli syurga. Tetapi setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abah dilantik menjadi gubernur di negeri Mesir. Kadang-kala abah buat keputusan yang tepat, abah rasa abah boleh masuk syurga. Tetapi ada masa keputusan abah buat keputusan yang tidak betul. Kerana itu pada hari ini, di saat hampir-hampir menghadapi sakratul maut, abah tak berani menghadapi kematian. Abah takut boleh jadi kesilapan-kesilapan yang tertentu yang abah lakukan menyebabkan Allah murka kepada abah. Allah campakkan abah ke dalam api neraka. Sahabat Nabi dah dapat jaminan syurga, tetapi masih dalam ketakutan menghadapi kematian. Bagaimana keadaan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian? Kita hari ini zaman kita, tuan-tuan. Orang lain dah berlalu pergi. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kita ke dunia ni, ulama. Hidup kita ni yang pertama, tuan-tuan, rakaat yang pertama. Ulama kata falsafah kehidupan ini adalah solat subuh 2 rakaat ataupun solat sunat 2 rakaat. Dalam solat 2 rakaat kita 2 kali berdiri. 2 kali berdiri kerana 2 rakaat. Di antara 2 qiyam ini kita akan menjalankan 2 kali sujud.
dan di antara dua sujud itu ada satu kali duduk antara dua sujud. Maka ulama kata qiyam yang pertama adalah qiyam kita berdiri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh dulu. Sebelum Allah hantar kita ke alam dunia, Allah pernah kumpulkan kita semua laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya di padang Arafah, masya-Allah. Ketika mana bertemunya Nabi Adam AS dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, maka di bawah Jabal Rahmah itu padang Arafah, masya-Allah. Padang Arafah yang mana pada hari Hajjatul Wida Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, tetapi jauh beribu tahun sebelum itu ketika mana Nabi Adam alaihissalam sampai di padang Arafah, Allah telah sapu bahu belakang belah kanan Nabi Adam alaihissalam. Allah keluarkan semua nyawa anak cucu Nabi Adam alaihissalam, Allah bentangkan di padang Arafah. Allah perkenalkan diri dia kepada kita semua. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu, pemelihara kamu, pencipta kamu? Bukankah aku Tuhan kamu yang memberikan seluruh nikmat yang ada pada diri kamu di sana ini? Maka di waktu itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah, kerana kita belum kenal sesiapa dalam hidup kita. Waktu itu kita belum kenal suami kita belum kenal anak kita belum kenal jiran kita belum ada kawan waktu itu. Bahkan kita pun belum kenal siapa diri kita. Diri kita pun tak ada nama lagi waktu itu. Kita bernama hamba Allah waktu itu tuan-tuan. Abdullah semua nama kita. Maka dikala Allah memperkenalkan dia di hadapan kita, semua kita jawab, bala syahidana, bahkan kami bersaksi sesungguhnya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang akan kami sembah bila kami datang ke alam dunia nanti. Dan kami berjanji, ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila kami datang ke dunia nanti, seluruh solat kami, seluruh ibadat kami, seluruh tenaga yang kau bagi pada kami, harta benda dan seluruh nikmat yang kau bagi pada kami, bahkan hidup kami ya Allah, mati kami ya Allah, semuanya untuk mencapai redha-Mu ya Allah. Kami datang ke dunia nak cari redha-Mu ya Allah, nak mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Kami nak buktikan yang kami adalah hamba-Mu yang sebenarnya ya Allah. Dan nanti sebagai balasan nanti, Allah akan berikan syurga kepada manusia. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini janji kita sebelum kita kenal dunia ni, masya-Allah. Dunia ni tempat yang paling, orang kata tempat yang paling hina tetapi paling banyak menyesatkan manusia. Inilah dunia tuan-tuan. Benda yang paling tak ada nilai. Allah Ta'ala dia sayang kepada kita. Dia tak nak bagi benda murah sebagai hadiah pada manusia. Dia akan bagi benda paling mahal, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ulama Nabi SAW menceritakan sebutir permata, sebiji batu dalam syurga tuan-tuan, lebih bernilai daripada dunia dan seisi-isinya, masya-Allah. Sebab itu bila menceritakan tentang nikmat syurga, Nabi SAW menceritakan kepada kita, la mawdi'u qadami ahadikum fil jannah, tempat pijak kaki kamu dalam syurga nanti, masya-Allah. Tempat pijak, tuan-tuan semua sedang pijak atas lantai ni. Tanah seluas itu tuan-tuan, dalam syurga itu Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Tanah seluas itu, bukan tanah Shah Alam, bukan tanah KL. Tanah setempat pijak kaki saja itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Kalau berkumpul seluruh jutawan dalam dunia, nak beli tanah seluas itu tak mampu. Begitu juga Nabi sebut la mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Casing saja. Kita ni benda-benda ni ada casing tuan-tuan. Nanti dalam syurga Allah Ta'ala bagi kenderaan kita, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seekor kuda yang diperbuat daripada permata delima yang berwarna merah, masya-Allah. Seekor kuda daripada permata, sayapnya daripada emas. Dan biasa orang naik kuda nak cemeti tuan-tuan. Walaupun kuda dalam syurga ni, dia ikut cakap kita, niat dalam hati kita nak pergi ke mana dia bawa. Tapi kerana orang di dunia suka cemeti tuan-tuan, cemeti itu letak dalam bekas. Bekas itu Nabi kata yang kita letak dekat dinding itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya, masya-Allah. Ini yang Allah nak sediakan untuk kita. Nabi kata tanah syurga diperbuat daripada kasturi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasir-pasir dalam syurga adalah butiran mutiara. Batu-batu kerikil dalam syurga Allah taburkan di seluruh dataran syurga. Sekecil-kecil syurga yang Allah nak bagi kepada tiap-tiap orang kita di kalangan kita, sekecil-kecilnya adalah 2000 tahun perjalanan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana batu-batu kerikilnya adalah daripada permata lu'lu' dan marjan. Rumput-rumput lalang-lalang dalam syurga adalah daripada bunga-bunga za'faran, tuan-tuan, masya-Allah.
Taman-taman syurga dipenuhi dengan bunga-bunga raihan. Nabi kata sebatang pokok dalam syurga yang kita tanam dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sekali sebut tumbuh sebatang pokok yang mana batangnya daripada emas, rantainya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta, yang mana kamu nanti dalam syurga boleh memetik buah-buahan sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Bahkan di saat kamu sedang berjalan dalam taman-taman syurga bersama dengan kekasih-kekasih kamu, dengan suami kamu, di saat itu dahan-dahan pokok dalam syurga akan merendahkan dahannya di hadapan muka ahli syurga dengan buah-buahannya, dan buah akan panggil ahli syurga, eat me please. Dia kata, tolong makan saya, tolong petik saya, makanlah. Masya Allah. Nabi sebut bila ahli syurga mamah-mamah makan-makan, kunyah-kunyah, Masya Allah, buah dalam syurga, dia pejam mata kerana terlalu sedap sangat, buka mata tengok buah tadi bertangkup semula. Masya Allah. Ini keadaan nikmat-nikmat yang sedang Allah telah sembunyikan untuk kita dalam syurga Allah SWT. Tetapi kita bila datang ke dunia, tuan-tuan, tengok Malaysia, Masya Allah, lawa Malaysia, Masya Allah. Pergi Jepun, lawanya Jepun, Masya Allah. Pergi ke New Zealand, lawanya, Masya Allah. Pergi ke Kanada, Masya Allah, lawanya Kanada. Sampai kita lupa syurga Allah SWT. Kita tertarik dengan apa yang kita nak tinggalkan di sini. Sedangkan kehidupan kita, tuan-tuan, kita akan turun daripada qiyam yang pertama berdiri depan Allah, kita akan sujud. Sujud yang pertama itu, tuan-tuan, seakan-akan kita dimatikan oleh Allah sebelum didatangkan ke dunia. Allah Ta'ala hilangkan kita, Masya Allah. Allah beritahu, hal ata'al insani hinum minad dahri, bukankah pernah datang satu zaman dalam kehidupan manusia, lam yakun syai'am mazkura, beberapa lama yang dahulu, satu tempoh masa dahulu sebelum mereka lahir, mereka bukanlah sesiapa yang namanya disebut-sebut. 100 tahun dulu tak ada siapa kenal saya. 100 tahun dulu tak ada siapa kenal tuan-tuan. Dan 100 tahun akan datang belum tentu nama kita ada orang sebut dalam dunia, tuan-tuan. Sebenarnya hidup kita terlalu singkat. Tak ada orang kenal kita dulu. Sekarang Allah telah jelmakan kita, hadirkan kita ke dunia sesingkat duduk antara dua sujud. Masya Allah. Kita semua sedia maklum. Semua orang sedia maklum rukun paling pendek dalam solat adalah duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini umur umat Nabi Nuh AS. Umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Masya Allah. Panjang sikit doanya. Umur umat Nabi Musa AS 500 tahun. 1000 tahun baru 1 hari di sisi Allah Ta'ala. Nak buktikan ahli syurga tak payah hantar lama-lama. Sehari dah cukup dah, aku buktikan kamu ni ahli syurga. Lepas tu mati, masuk syurga. Umat Nabi Musa AS 500 tahun, separuh hari, tuan-tuan. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, 500 tahun setengah hari. Hantar ke dunia, mati. Yang masuk syurga, masuk syurga. Yang masuk neraka, masuk neraka. Umat paling akhir didatangkan oleh Allah Ta'ala ke dunia adalah umat akhir zaman. Dalam umur kita pendek, tuan-tuan, umur kita, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati baina 60 wa 70 sanah. Umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Kata makcik zaman Nabi Musa AS, kalau aku hidup zaman tu, tak ada masa dah nak main golf ni. Kata makcik tu kan, nak main golf, nak pergi berjalan, merayau sana sini, tak ada dah. Ibadat je lah siang malam pasal masa pendek. Kalau umat Nabi Musa AS 500 tahun, enjoy 300 tahun dia main-main, 200 tahun lagi masa nak ibadat pada Allah Ta'ala. Umat Nabi Nuh AS kalau 800 tahun dia enjoy, ada 200 tahun lagi boleh ibadat pada Allah Ta'ala. Kita ni dah lah umur 60 tahun, 60 tahun nak enjoy, rasa-rasanya macam mana, tuan-tuan? 60 tahun masih nak main-main lagi, kan? Dah masuk umur 40 tahun nak main-main lagi ibadat pada Allah Ta'ala, tak ada kesungguhan. Allah tanya kepada kita dalam Al-Quran, alam yakni lil ladzina amanu. Sebenarnya ada 3 soalan yang kita kena jawab dalam Al-Quran. Allah tanya kita sebelum mati, nak kena jawab 3 soalan ini. Yang pertama, Allah tanya kita soalan yang pertama, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai hamba-Ku yang bernama manusia, apakah satu benda dalam dunia ni yang menarik perhatian kamu sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu yang maha mulia? Tuhan kamu yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat hebat, yang sangat indah, yang sangat cantik,
yang bagi segala nikmat pada kamu, tapi manusia nak lari daripada Allah Ta'ala, benci dengan Allah. Allah kata, apa benda dalam dunia ni yang menarik sangat sampai kamu lari daripada aku? Kamu tak nak sembah aku, lari daripada masjid. Kalau tuan-tuan duduk sebelah stadium ni, tuan-tuan tahu lah mana ramai stadium Shah Alam dengan masjid kita ni, tuan-tuan. Kan? Final Kedah lawan Selangor, tuan-tuan. 80,000 orang penuh stadium, tuan-tuan. Kalau 80,000 orang datang ke masjid, wallahualam. Tapi Allah Ta'ala tanya kita, lekeh sangat ke aku ni? Sampai kamu nak lari sangat daripada aku? Teruk sangat ke Allah Ta'ala? Hari ni manusia anggap Allah ni macam pengemis, tuan-tuan. Allah mengemis kita, ambillah masa sikit untuk aku. Masa dah banyak untuk isteri, untuk anak, untuk keluarga, untuk kawan, untuk kerja. 60 tahun habis untuk kerja. Mana masa untuk Allah? Sedangkan dulu janji kepada Allah SWT, nak bagi hidup mati kami, seluruh apa yang kau bagi pada kami, nak bagi kepadamu ya Allah. Umat Nabi Muhammad SAW dalam umur 60-70 tahun, Nabi kata, ya taqarabuz zaman, dekat dunia nak kiamat. Salah satu daripada tanda kiamat, dalam 60 tahun hidup, masa tadi dilajukan oleh Allah. Masa kita ni semakin pendek, tuan-tuan. Nabi sebut sanatun ka syahrin, setahun jadi pendek macam sebulan. Syahrun ka usbu'in, sebulan dipendekkan oleh Allah jadi macam seminggu. Seminggu dipendekkan oleh Allah jadi macam satu hari. Satu hari macam 1 jam. Kata Nabi, 1 jam berlalu dalam hidup kita macam percikan api saja, Masya Allah. Begitu pantas masa kita, maknanya berarti semakin dekat kita dengan kematian, tuan-tuan. Itulah sujud kita yang kedua, itulah kematian kita nanti, tuan-tuan. Setelah mati kita akan bangkit berdiri di hadapan Allah. Berdiri di hari kiamat di padang mahsyar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah ketika mana manusia akan berdiri menghadap Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Ada orang datang ke dunia masa singkat. Sebenarnya kita dah untung bila masuk singkat dia, tuan-tuan. Buat sikit terus masuk syurga, tuan-tuan. Masya Allah. Satu orang kiai di Indonesia, dia kata, apa susah Pak? Kalau kita mati besok hari, berarti sampai besok aja peluang kita ibadat kepada Allah SWT. Kalau kita mati besok, berarti peluang kita nak ibadat kepada Allah sampai esok je dah. Kalau mati bulan depan, sampai bulan depan je peluang kita nak ibadat pada Allah SWT. Tetapi yang pertama soalan Allah tanya kita, mengapa kamu masih lari daripada aku? Kamu nak mati nanti nak berharap pertolongan daripada aku? Dalam kubur nanti 40,000 tahun dalam gelap, nak minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan Allah. Di padang mahsyar nanti 50,000 tahun berdiri tanpa pakaian, tanpa teduhan, nak minta tolong dengan siapa? Dengan Allah. Nak melintas titian sirat 1500 tahun, takut jatuh ke dalam jurang neraka, nak minta tolong siapa? Nak minta tolong dengan Allah. Tetapi mengapa kamu lari daripada Allah SWT? Ini soalan yang pertama kita kena jawab. Soalan yang kedua, Allah tanya kepada kita, awalam nu'ammirukum, apakah belum cukup panjang umur yang aku bagi kepada kamu, wahai hamba-Ku? Tak cukup panjang, lagi rasanya kena sampai tambah masa 200-300 tahun lagi kot. Sampai kamu nak betul-betul bersedia, nak betul-betul faham, kan? Sehingga kalau malaikat maut datang, alhamdulillah kami dah ready, kan? Datang, welcome. Sekarang ni saya dah betul-betul bersedia nak mati dah ni, sebab dah cukup panjang umur. Allah kata tak cukup panjang lagi ke umur yang aku bagi kepada kamu. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, satu tempoh yang siapa nak ambil pelajaran, nak ambil iktibar daripada tempoh itu. Sepanjang tuan-tuan hidup di dunia ni, kita semua hidup di dunia ni, macam-macam gambaran kita tengok. Tuan-tuan, kalau kita rasa kejayaan ada dalam harta benda, berapa ramai kita tengok orang yang ada harta pun menderita dalam dunia ni, tuan-tuan. Kalau kita rasa kejayaan satu orang manusia dalam hiburan, baru ni saya pergi tengok artis-artis kita, tuan-tuan. Bukan kita nak merendah-rendahkan, tidak. Tetapi sepanjang kita tengok, perhati tuan-tuan, Masya Allah, seumur hidup tak pernah tengok konsert. Tapi sekali baru ni Allah Ta'ala bagi peluang tengok, Masya Allah, nak tengok macam mana keadaan dia, Masya Allah. Bila kita tengok, Masya Allah, dah umur 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Ada yang 55 tahun. Kadang-kadang kita sedih, tuan-tuan, tengok. Bilakah waktu dia ni nak kembali kepada Allah SWT? Dalam usia yang sangat-sangat senja dah. Dalam usia yang sangat-sangat akhir dah, tuan-tuan. Tetapi mengapa masih belum Allah Ta'ala ketuk pintu hati mereka untuk datang kepada Allah SWT? Kesian tengok. Kalau mati dalam keadaan begitu, apa keadaan dia di alam akhirat nanti, tuan-tuan?
Macam mana keadaan mereka? Sedih tengok tuan-tuan. Kita tak marah, tak benci, tapi kesian tengok, Masya Allah. Artis yang hijrah dah banyak, tapi artis yang belum hijrah berapa ramai lagi tuan-tuan. Yang mati tengah main gitar mati tuan-tuan. Tengah mati di atas pentas. Ini semua yang benda yang kita nak fikir. Inilah kerisauan Nabi Muhammad SAW. Nabi risau benda yang kita tak nampak tuan-tuan. Kita risau apa? Risau tengah hari ni nak makan apa? Takut bimbang tengah hari tak ada makan. Malamkan tak ada makan. Esok bimbang anak kita ni Masya Allah tak ada buah durian dia nak makan nanti masa 10 tahun akan datang. Tanam pokok durian. Itu kerisauan kita. Kerisauan Nabi Muhammad SAW. Dia bimbang umat dia mati dalam keadaan tak sempat buat persiapan. Masya Allah. Itu kebimbangan Nabi Muhammad. Sebab di alam akhirat Nabi Muhammad nak bagi syafaat pun dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata mak ayah nak tolong, jangan kata adik-beradik nak tolong. Yang ketiga soalan Allah Taala tanya kepada kita. Alam yakninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah sampai saat ini belum tiba masanya lagi untuk kamu semua tunduk khusyuk dalam beribadat kepada aku? Allah kata kamu ibadat lama dah. Daripada umur 15 tahun sampai sekarang ibadat lama dah. Tetapi di mana ikhlasnya? Di mana khusyuknya? Di mana tawaduknya kita depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau hari ini dah 60 tahun, 70 tahun tak khusyuk lagi, Allah tanya bila lagi? Bila lagi nak datang khusyuk ni? Kita tanya kepada kita dalam hati kita. Sahabat-sahabat Nabi sebut nama Allah, gemetar hati mereka tuan-tuan. Sebut Allah, getar mereka tuan-tuan. Sebut nama Allah. Dengar azan pucat sahabat Nabi. Mengapa kita kaifiat itu belum datang Nabi kita? Ini kita kena tanya tuan-tuan. Kalau tak datang berarti tak sama kita dengan para sahabat. Tak sama kita dengan mereka berarti kita bukan bersama dengan mereka. Kalau semayang sampai sekarang pun masih menguap lagi, mengantuk lagi tuan-tuan semayang. Masya Allah, semayang dalam keadaan begitu sebenarnya semayang orang munafik. Allah sebut dalam Quran, orang munafik ni, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila berdiri nak semayang, berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, semayang pula nak tunjuk-tunjuk pada orang. Dalam ibadat sikit, lepas tu tunjuk kat orang pula. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tak ingat Allah dalam solat mereka sikit je dapat ingat Allah. Dapat juga ingat juga Allah. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Rupanya tengah semayang tadi. Kan? Bila imam bagi salam baru sedar. Nabi kata apabila satu orang mula angkat takbir, setan boleh ganggu kita tuan-tuan. Uzkur kaza. Ingat benda ni. Ingat benda ni. Kita pun ingat apa yang setan tunjuk kat kita tuan-tuan. Benda yang lupa langsung tadi pun ingat. Kan? Kadang-kadang benda paling penting dalam hidup kita, ya Allah, tiba-tiba setan ingatkan dalam sembahyang. Terima kasih dulu kat setan tuan-tuan. Kan? Ada masa benda tu sangat penting tapi diingatkan kita. Tapi dalam sembahyang kat luar dia tak bagi kita ingat. Sampai Nabi kata bila habis sembahyang dia pun tak ingat berapa rakaat aku sembahyang tadi, masya-Allah. Kan? Tak apa dah sampai tahiyat akhir dah. 3 ke 4 ni. Masya-Allah. 3 ke 4. Kadang-kala time baca tahiyat terbaca Fatihah tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang baca tahiyat kita dengar, aku baca Fatihah pula, masya-Allah. Macam mana keadaan ibadat kita? Ibadat macam ni layak ke kita nak masuk syurga Allah Taala? Ibadat macam ni menyelamatkan kita tak daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang kita nak sama-sama fikirkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Quran dalam hadis menceritakan manusia ni dalam dunia ni tuan-tuan, orang beriman ni ada 3 kategori, masya-Allah. Kita nak tengok kita duduk kelompok mana. Dalam Al-Quran Allah telah ceritakan yang pertama, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, golongan kanan. Siapakah golongan kanan? Allah telah beritahu kepada kita. Golongan kanan ni tuan-tuan, mereka ni orang mukmin biasa yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, masya-Allah. Ini golongan kanan, masya-Allah. Allah bagi macam-macam nikmat kepada dia. Tetapi tak sama dengan satu lagi golongan, Allah beritahu as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang kedua di kalangan ahli syurga yang paling tinggi martabat mereka dalam syurga, iaitu golongan yang berlomba-lomba dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sangat beruntung tuan-tuan.
Kerana Allah kita maha penyayang. Tuhan kita maha penyayang. Dia tak kira hidup kita yang awal. Selalu kalau tuan-tuan pergi college community, dia tulis kat situ, tak kira daripada mana anda bermula, yang penting di mana anda berakhir. Rupanya dia pun ambil husnul khatimah juga, Masya Allah. Tak kira lah dulu belajar SPM dulu, tak lulus ke, tak kira lah. Yang penting ujung-ujung esok jadi jutawan juga, dia kata. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Allah Ta'ala tak tengok kita 50 tahun, 60 tahun, kita punya kesilapan, kita dosa, kita maksiat, kita kekurangan kita, kita taubat pada Allah, minta ampun pada Allah. Yang dulu-dulu punya kesilapan kita, tinggal sembahyang, tinggal puasa semua, kita azam bertaubat pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kira kita dua perkara, tuan-tuan. Yang pertama, innamal a'malu bil khawatim. Amal ni Allah Ta'ala kira ujung sekali, tuan-tuan. Last sekali, final. Final kita mati dalam keadaan mana, itu yang kita nak tengok, tuan-tuan. Mati dengan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Mati dengan happy ending ataupun sad ending, Masya Allah. Kita nak habiskan hidup kita ni dengan gembira ataupun sedih, tuan-tuan. Masya Allah. Nak tengok, Masya Allah. Kita sendiri buat keputusan. Tak payah fikir hal orang lain. Hal orang lain kita boleh dakwah, kita boleh tegur, kita boleh hajar. Tapi fikir diri sendiri, tuan-tuan. Anak kita, keluarga kita, macam mana nak berakhir. Yang kedua, Nabi SAW sebut kita bu'ital insanu ala ma mata alaih. Manusia dibangkitkan dalam keadaan mana dia mati. Kalau mati tengah baca Quran, insya-Allah di pada masa dia bangun dalam keadaan tengah baca Quran. Kalau mati sedang menuntut ilmu, dalam keadaan menuntut ilmu dia mati nanti bangkitkan di pada masa. Kalau mati tengah buat umrah, insya-Allah tengah buat haji dengan keadaan macam orang sedang balik mengerjakan haji. Tetapi waliyazubillah, kalau mati tengah buat maksiat, Masya Allah, dalam keadaan itu Allah Ta'ala akan bangkitkan kita daripada masyarakat, waliyazubillah. Semua orang tengok kita, tuan-tuan. Semua orang akan pandang. Dosa yang kita buat tu nampak, manusia akan tengok, Masya Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, bu'ithal insanu ala niyatih. Allah telah bangkitkan manusia ikut niat masing-masing. Semua orang mati di satu tempat, tapi apa niat dia, tuan-tuan? Sebab itu dikatakan orang beriman kenapa kalau masuk syurga kekal. Orang kafir pula masuk neraka kekal, kenapa? Satu soalan. Kenapa Allah kekal? Kepada dia buat sikit je dosanya, tapi kekal dalam neraka. Orang beriman pun pahalanya sikit je. Kalau ikut habis lah. Modal tu habis lah, belanja. Sebulan duduk dalam syurga, habis lah pahala tu. Patutnya. Tapi kenapa dikekalkan? Ulama katakan niat kita, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab tu niat dia besar. Jangan ingat niat kecil. Sebab orang beriman, kalau Allah hidupkan mereka selama-lamanya dalam dunia ni pun, dia akan tetap taat pada Allah. Orang kafir, kalau Allah hidupkan mereka selama-lamanya dalam dunia, azam mereka nak mati dalam kufur pada Allah Ta'ala. Sebab itu dua-duanya dikekalkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu dikekalkan dalam neraka, satu dikekalkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kan itu, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini sahabat-sahabat kita yang dah meninggal dunia, mereka sedang dalam penyesalan. Semua sedang menyesal pada hari ini. Jangan kata orang dalam kubur, orang dalam syurga pun menyesal nanti. Kita pun dah masuk syurga pun menyesal. Jangan kata orang masuk neraka. Orang masuk syurga pun akan menyesal. Sebab apa? Di dunia dulu mengapa kami tak jadi golongan was-sabiqun as-sabiqun, golongan yang berlomba-lomba. Sebab dalam Quran Allah sebut orang beriman yang pertama paling ramai sekali zalimul li nafsih. Golongan yang paling ramai di kalangan manusia ni golongan yang menzalimi diri sendiri. Kita tahu dah umur kita pendek, amal kita tak banyak. Kita dah tahu lepas mati kita akan duduk dalam kubur 40,000 tahun dalam gelap, dalam kubur. Tak ada siapa jadi teman kita. Walaupun sekarang ni Masya Allah kita rasa dunia ni makmur, hebat. Hari ni kalau kita, rumah kita tak ada TV, tak ada radio, tak ada apa, kita rasa sunyi je, Masya Allah. Abang, sunyinya, anak-anak dah tak ada. Dulu anak ramai-ramai bising bergaduh-gaduh, kita marah. Tapi bila anak semua dah besar dah ke, rumah kita jadi kosong. Walaupun isteri ada, tapi tetap, tuan-tuan, lebih sunyi lagi. Kita tahu dah. Tetapi tuan-tuan, paling ramai dalam dunia ni menzalimi diri sendiri, Masya Allah. Dah tahu dah, tapi tak buat apa-apa persiapan. Tak buat apa-apa lagi persiapan untuk kembali ke alam akhirat. Persiapan dunia ni banyak dah. Rumah semua lengkap. Kadang-kadang kita fikir semua dah ada, nak buat apa lagi?
Rumah dah okey, kereta dah banyak, anak semua dah berjaya, nak apa lagi? Sebenarnya persiapan nak balik ke alam akhirat. Masya Allah. Dalam kubur nak makan apa? Sarapan pagi nak makan apa dalam kubur? Makan tengah harinya apa? Makan malamnya apa? Nak tidur hamparannya apa dalam kubur 40,000 tahun? Siapa teman kita dalam kubur? Masya Allah, itulah yang kita nak siapkan sekarang sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa terus berjalan. Kita tak tahu persiapan kita ni sempat ataupun tidak, tetapi paling ramai dalam dunia golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Golongan yang kedua Allah sebut dalam Quran, muqtasid, golongan pertengahan. Seminggu Masya Allah rajin, habis pulun Quran 3 juz, sembahyang tahajud, pergi umrah, Masya Allah kan? Bulan Ramadan, Masya Allah hebat. 27 Ramadan, Masya Allah menangis. Dia lah paling kuat sekali menangis. 27 Ramadan bertaubat pada Allah, sembahyang tasbih. Lepas tu hilang 3 bulan. Lepas tu ada pula datang semula. Masya Allah. Ini golongan tengah-tengah, tuan-tuan. Ada masa hero sangat, ada masa hilang terus. Lepas tu datang balik. Masya Allah, sekejap ada, sekejap tak ada. Golongan ni pun payah nak berjaya, tuan-tuan. Golongan yang ketiga Allah sebut, golongan yang berlomba-lomba tadilah. Sentiasa ke depan. Dalam belajar ke depan, dalam orang kata beramal pun ke depan, dalam buat apa kebaikan pun semua ke depan. Bukan dia nak menunjulkan diri dia, tetapi dia nak majukan diri dia, Masya Allah. Macam para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi kata ada 2 sifat. Seandainya ada pada mana-mana orang beriman, Allah Ta'ala anggap mereka ni satu orang mukmin yang bersyukur dan bersabar. Nak tengok ada tak sifat ini pada diri saya dan tuan-tuan, Masya Allah. Kalau ada 2 sifat ini pada diri kita, berarti kita satu orang yang dianggap sebagai bersyukur oleh Allah Ta'ala. Dan kita diiktiraf sebagai orang yang sabar di sisi Allah Ta'ala. Iaitu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan dunia, dia selalu tengok orang lebih kurang bernasib baik daripada dia, Masya Allah. Kita ni kadang-kadang kita rasa tak bersyukur juga, Masya Allah. Kenapa Allah bagi aku begini? Kenapa Allah bagi aku begini? Kenapa Allah uji aku begini? Masya Allah, ujian berat-berat. Tapi kita nak jadi orang bersyukur, tuan-tuan. Rupanya dia lebih teruk daripada aku lagi banyak, tuan-tuan. Tengok saudara kita di Syria, tengok saudara kita di Myanmar. Supaya kita nak belajar bersyukur, tuan-tuan. Kita ni banyak makanan kita nak makan, dia orang sampai terpaksa makan, kadang-kala terpaksa sembelih binatang lain untuk makan, tuan-tuan, Masya Allah. Makan kucing pun ada. Ada masa dah tak ada benda nak makan lagi, air dah tak ada, apa pun tak ada dalam kehidupan mereka. Kita kena tengok orang lebih kurang bernasib baik daripada kita. Kita orang Malaysia banyak benda nak minta, tuan-tuan. Padahal kita dah ada semua dah, tapi tak puas hati lagi, kan? Memang nampak macam tak puas hati tu minta pada orang atasan, tapi kadang-kadang kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dah ada segala-galanya, tuan-tuan, tetapi mengapa masih tak cukup lagi? Sedangkan ibadat kita sangat-sangat kurang. Yang keduanya, Nabi beritahu dalam urusan akhirat, dia tengok orang lebih tinggi daripada dia. Siapa lebih tinggi daripada kita? Itu para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man kana mustannan, siapa nak mencari petunjuk, falyastannu biman qad mata, tirulah orang yang telah mati. Nak belajar, nak dapat satu semangat dan dapat spirit nak mengamalkan agama, kena tiru orang yang telah mati. Siapa orang telah mati? Ulaika ashabu Muhammad, itulah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tirulah mereka. Kanu a'maqum ilman, mereka lah golongan paling dalam sekali ilmu mereka dalam dunia ni, Masya Allah. Kita hari ni, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kita peluang. Mungkin dah hujung-hujung kita sempat nak belajar, tuan-tuan, Masya Allah. Alhamdulillah, satu berita yang baik. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Belajar Quran, belajar fardu ain. Walaupun mungkin dah agak terlewat, tetapi tak apa. Kita azam, walaupun tak dapat mati macam sahabat Nabi, fuqaha, orang alim-alim. Tetapi kalau kita ni berusaha, niat kita nak jadi ulama sebelum mati nak jadi al-hafiz, nak jadi hafizah. Walaupun kita tak sempat nak mati jadi hafiz-hafizah, tetapi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, di pada masa dibangkitkan bersama dengan para sahabat, Masya Allah. Nanti sebelum nak masuk syurga, Nabi SAW akan beri bendera-bendera kepada tiap-tiap orang beriman, tuan-tuan, Masya Allah. Bendera para ulama Nabi beri pada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu.
Semua ulama-ulama di kalangan umat ini beratur belakang Sayyidina Muaz nak masuk syurga. Tetapi ada orang bukan ulama, tapi dia niat dalam hati dia sebelum mati nak jadi ulama pun dibangkitkan di belakang Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Sebab tu niat ni sangat penting. Kemudian Allah, Nabi SAW akan serahkan bendera zuhud. Bendera para zahidin ini diberi kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa ni walaupun dia Nabi tapi dia tetap umat Rasulullah SAW. Semua orang yang zuhud dalam dunia ni semua akan beratur di belakang Nabi Isa AS untuk masuk ke syurga Allah SWT. Bendera syuhada, orang mati syahid, diserahkan kepada Sayyidus Syuhada, penghulu bagi orang mati syahid, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Orang mati syahid, dan ada orang yang tak mati syahid tapi niat nak mati syahid, rindu nak mati syahid, doa pada Allah nak mati syahid, semua akan beratur di belakang Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Masya-Allah. Para muazzin, bendera muazzin diserahkan kepada Sayyidina Bilal. Semua muazzin dalam dunia masuk ke syurga di belakang Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pegang bendera yang paling besar sekali, dipanggil liwa'ul hamdi yaumil qiyamah. Nabi SAW diberikan bendera yang paling besar, yang paling mulia, dan Nabi SAW akan ketuk pintu syurga untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketiga Allah telah sebut dalam Quran, iaitu golongan ashabus shimal, golongan kiri. Masya Allah, kita tak mau jadi golongan kiri. Masya Allah, golongan kiri ni apa sifat dia tuan-tuan? Wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhu sabila. Nampak jalan hidayah tapi tak nak ambil. Dah nampak dah ini jalan kebaikan, ini jalan hidayah ni, kalau aku ikut ni sampai ke syurga, tapi tak nak ambil. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhu sabila. Bila tengok jalan sesat, inilah jalan aku. Sesat-sesat tu jalan aku. Sebab itu kita tengok akhir zaman ni tuan-tuan, kerana Masya Allah kurangnya ilmu kita ni, Masya Allah, kerana jahilnya kita, kadang-kadang bila nampak orang mengaku jadi Tuhan, ikut. Orang mengaku jadi Nabi, mudah ikut. Orang mengaku Imam Mahdi pun ikut. Macam-macam kita ni, kenapa? Tengok jalan sesat, mudah ikut. Tengok jalan hidayah, Masya Allah. Sebab apa? Jalan sesat tu senang. Tak payah sembahyang, tak payah apa, tak payah mengaji, tak payah buat apa. Engkau duduk je ikut aku bawa engkau masuk syurga. Senanglah begitu. Yang jalan hidayah ni, nak kena korban, nak kena susah payah, nak kena mujahadah, baru dapat untuk berjaya, Masya Allah. Hadirin yang diberkati oleh Allah SWT sekalian, walaupun begitu, ulama kita tetap bagi harapan kepada kita, Masya Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi harapan selagi kita masih hidup. Sebab itu tajuk kita tadi, masih belum terlambat, Masya Allah. Selagi kita masih hidup, selagi itulah tidak ada istilah terlambat. Walaupun kita hidup dah banyak kita membazir, banyak kita rugikan diri kita, tetapi selagi hayat di kandung badan kita belum terlambat. Orang terlambat yang pertama hari akhirat, Masya Allah. Sampai di hari akhirat dah masuk neraka, itu memang dah terlambat sangat dah, Masya Allah. Yang kedua, golongan yang terlambat, iaitu golongan yang mana Allah Ta'ala sebut yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari di mana zahirnya sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Waktu itu Allah beritahu la yanfa'u nafsan imanuha, tak bermanfaat lagi iman kamu. Jadi sebelum datang tanda-tanda kiamat yang besar, Nabi SAW beritahu badiru bil a'mali sab'an, segera buat baik sebelum tiba 7 perkara. Nabi suruh kita buat sebelum 7 perkara ni, mana tak terlambat lagi. Yang pertama, hal tantazirun, kamu tidak menangguh-nangguhkan ibadat kamu, menangguh-nangguhkan ketaatan kamu, illa faqran munsian. Yang pertama sekali, selagi tidak datang kefakiran yang melupakan kamu terhadap diri kamu. Ada orang kadang-kadang dulu kaya tuan-tuan, tiba-tiba jatuh miskin, bankrupt. Bila orang datang, bukan dulu awak ni orang hebat ke dulu? Tak adalah, saya. Dia lupa diri dia dah tuan-tuan. Itu maknanya dah terlambat dah waktu itu, Masya Allah. Sebab tu masa kaya, sebelum jadi miskin, inilah peluang nak bersedekah, peluang nak beribadat, nak pergi haji, nak apa semua. Kadang-kadang duit banyak tapi Allah Ta'ala tak buka peluang nak pergi haji, Masya Allah. Kita istighfar banyak-banyak. Nabi SAW beritahu, barang siapa yang ada kemampuan nak pergi haji, tak pergi haji, maka jangan pedulikan dia sama ada dia mati sebagai orang Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ke, aku tak kisah. Aku tak peduli. Sebab dia ada kemampuan nak pergi haji, tak pergi haji. Kita ni kadang-kadang masa duit ada kita tak fikir. Tiba-tiba bila jatuh miskin, waktu itu barulah kita teringat, Allahu Akbar.
Kalau masa kaya dulu aku pergi haji, sekarang ni dah tentu aku dah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita jangan tangguhkan ibadat. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, jangan tangguh-tangguhkan ibadat, jangan tangguh-tangguhkan ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, hal tantaziruna illa ghinan mutghiyan. Kamu tidak menanti melainkan kaya yang menyebabkan kamu jadi durhaka pada Allah Taala, jadi degil pula. Dulu elok-elok miskin, tak sungguh-sungguh ibadat pada Allah Taala, tiba-tiba jadi kaya mendadak pula, masya-Allah. Daripada tak pernah ada duit, tiba-tiba duit banyak sangat, tak reti nak buat, lama-lama jadi durhaka pula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala tak bagi kita tangguh-tangguh. Sebab itu dalam agama disuruh cepat-cepat, segera-segera dalam perkara kebaikan. Ya. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu tangguh-tangguhkan ibadat, hal tantaziruna illa maradan mufsidan. Jangan kamu tangguhkan ibadat sewaktu kamu sihat ini, jangan sampai nanti datang sakit yang menyebabkan kamu tak mampu buat apa-apa lagi, masya-Allah. Dulu sihat, tak nak beri juga solat tahajud. Masa sihat, tak nak sembahyang tasbih, tak nak sangat baca Quran. Tiba-tiba datang, masya-Allah, Allah Taala bagi kita stroke, waliyazubillah. Bila stroke boleh ke baca Quran? Bila stroke nak berjalan ke masjid boleh lagi? Tak boleh dah. Lepas tu menangis, meleleh air mata. Rindu nak pergi masjid, tapi dah tak boleh lagi dah. Kan? Tapi azam, kalau Allah sihatkan balik, nak pergi masjid, insya-Allah azam. Tapi kadang-kadang bila Allah bagi sihat balik, lupa balik. Ini tabiat manusia, masya-Allah. Yang ketiga, Nabi SAW, yang keempat, Nabi SAW beritahu, jangan tangguh-tangguhkan ibadat. Jangan sampai datang haraman mufnidan, iaitu penyakit tua yang menyebabkan kamu nyanyung. Mula-mula kita okey, ada niat nak jadi hafizah, nak hafal Quran, masya-Allah, nak hafal kurang-kurang 1 juz sebelum mati. Kalau paling tidak surah Yasin nak hafal, tapi tunggulah dulu sekejap, tunggu sekejap, tiba-tiba nyanyuk, masya-Allah. Di mak semayang zuhur ke belum? Mak tak semayang lagi lah. Rasa macam semayang dah. Susah tuan-tuan. Jadi tak ingat. Ibadat pun jadi tak ingat. Puasa pun tak ingat. Ini bulan apa ni? Bulan Ramadan, tak bulan Ramadan semua dah tak ingat lagi dah. Sebab itu dia tak bagi kita tangguh-tangguhkan. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, iaitu mautan mujhizan. Mati mengejut. Ini yang kita takut. Kalau datang mati mengejut ni, ke istilah terlambat dah. Sebab Nabi sebut 2 perkara. Taubat hamba senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala selagi belum datang 2 perkara. Malam yugharghir, selagi mana belum datang ghargharah. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia bukan kalimah tepat, tapi dia ambil sebab ada bunyi begitu. Orang berada dalam keadaan sakaratul maut, dekat nak mati, dia punya tekak dia, itu bahasa Arab dipanggil ghargharah. Jadi Nabi kata selagi tak bunyi itu, selagi itu kamu masih lagi belum terlambat. Jangan sampai mati mengejut. Kalau mati mengejut tengah buat baik, alhamdulillah. Saya pernah bagi tazkirah di Kajang, tuan-tuan, Sungai Raman. Malam tu saya cerita bab syurga. Nikmat syurga hari tu tak tahulah kenapa, cerita sedap sangat cerita bab syurga. Kita yang cerita pun rasa best malam tu. Rupanya habis tazkirah, orang paling akhir bersalam dengan saya tu Tok Siak dia. Dia hulurkan envelope di tangan saya. Habis tu kita pun balik semua masing-masing ke tempat masing-masing. Saya pun baru nak makan nasi, baru nak jamak makanan malam tu. Tiba-tiba dapat telefon, Ustaz. Ya, ada apa? Kata, Ustaz ingat tak tadi pakcik yang paling akhir salam dengan Ustaz tu, Tok Siak tu. Kenapa? Meninggal dah Ustaz. Allahu Akbar, masya-Allah. Mati mengejut. Sebabnya tercekik nasi je, tuan-tuan. Masya-Allah. Tercekik nasi, mati terus. Ini mati mengejut ni, kalau bagi orang beriman, Nabi SAW beritahu, alhamdulillah, ini satu rahmat untuk dia mati mengejut. Tapi kalau orang yang belum cukup ibadat, belum cukup lagi, masya-Allah, mati mengejut, tak ada sakit, tak ada apa. Sahabat saya di Jerantuk tengah main takraw, tuan-tuan, masya-Allah. Tengah timbang bola, jatuh, terus meninggal, tuan-tuan, masya-Allah. Inilah yang kita kata istilah tu terlambat dah lah. Nak taubat ke, nak buat persiapan ke, nak apa-apa ke, dah tak sempat lagi dah, masya-Allah. Dan Nabi kata jangan tangguh-tangguh lagi ibadat, jangan sampai datang Dajjal. Dajjal ni Nabi kata, Dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Seburuk-buruk benda yang kamu tunggu dalam hidup kamu adalah Dajjal.
Ini kita duk cari Imam Mahdi. Masya Allah, Ustaz, bila Imam Mahdi nak keluar, Ustaz? Yalah, Imam Mahdi memang nak keluar dah, tapi Dajjal pun keluar juga, kan? Bila Imam Mahdi datang, Masya Allah, yang mengikut Imam Mahdi ni tak ramai, tuan-tuan. Memang 80,000 orang mula-mula berbaiat dengan Imam Mahdi. Seronok orang Islam ni bila sebut nak bunuh Yahudi ni, semua semangat. 80,000 orang berbaiat dengan Imam Mahdi. Tapi bila tengok musuh Islam datang ramai, dia jadi cuak pula. Daripada 80,000, suku lari, tuan-tuan. Lari meninggalkan medan pertempuran. Allahu Akbar. Suku lagi Nabi kata mati syahid jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mati. Suku saja yang akan meneruskan perjuangan bersama dengan Imam Mahdi alaihissalam. Tetapi majoriti umat Islam waktu itu bila nampak Dajjal, Dajjal datang bukan bawa syurga, bawa gambaran syurga je, tuan-tuan. Kita hari ni macam TV lah. TV bukan syurga pun, bawa gambaran syurga. Itu pun kita tengok, Allah, Masya Allah, kan? Dia tunjuk pelakon tu bahagia sangat lah. Pak Wu dengan Mak Wu tu, Masya Allah, hebat sangat. Cinta awak 200%, 300% cinta pada awak, kan? Suami saya turun daripada langit, dia kata, Masya Allah, ya? Macam hebat sangat. Ini Dajjal punya tipu daya. Bukan betul pun, cerita main-main. Itu pun Masya Allah, Nabi sebut 80,000 bukan orang biasa, ulama di kalangan umat akhir zaman jadi pengikut Dajjal laknatullah alaih. Sebelum Dajjal datang, kita nak buat persiapan. Sebelum Dajjal datang, kita nak buat apa-apa yang kita nak buat. Dajjal datang waktu itu, test iman kita. Nabi kata, kamu dengar dia datang, kamu lari, jangan jumpa dengan dia. Jumpa mesti terikut punya. Jangan main-main. Jangan kata Dajjal ini baru WhatsApp dengan Facebook saja, tuan-tuan. Kecoh dah, Masya Allah, satu dunia, Masya Allah. Baru tengok WhatsApp, bangun pagi, tak ada baca doa, tengok WhatsApp dulu. Nak tidur, sebelum tidur, tengok dulu last. Apa mesej terakhir, pukul 1.20 pagi. Masya Allah, mesej terakhir. Itu baru WhatsApp, belum Dajjal lagi. Masya Allah, bayangkan kalau itu dah datang, boleh lagi ke kita ibadat, Masya Allah. Bila Dajjal datang, nak sembahyang tahajud lagi ke? Menggigil kaki nak sembahyang tahajud, Masya Allah. Orang ikut Dajjal semua jadi kaya raya. Diberikan kemewahan, rumah daripada emas pun dia boleh buat. Kaya mewah. Siapa tak ikut Dajjal, setitik air pun nak minum tak ada. Sebiji nasi pun tak ada nak makan. Kita ni bini kita cakap, bang, seluruh kampung dah ikut dia, bang. Tinggal kita je ni, bang. Kan? Kita kalau tak ikut dia, anak kita nak makan apa? Pampers tak ada dia, bang. Kan? Anak kita dah mewah. Tidur dengan aircon, mandi dengan aircon. Ya tak? Masya Allah. Macam mana? Habis itu macam mana nak menghadapi ujian susah payah ni, tuan-tuan? Sebab itu Nabi SAW suruh kita cepat-cepat. Segera, insya-Allah. Buat apa-apa nak buat. Sebab dia datang habis. Masya Allah. Sebab itu Allah beritahu, ketika mana datang sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah, tak bermanfaat lagi dah iman kamu waktu itu. Masya Allah. Yang terakhir sekali Nabi beritahu, jangan kamu tangguh-tangguhkan ibadat sebelum datangnya kiamat. Kiamatlah yang paling pahit benda yang kamu tunggu dalam hidup kamu, dan yang paling dahsyat. Peristiwa yang paling dahsyat dalam hidup kamu adalah kiamat. Sebab itulah sebelum itu kita nak buat persiapan. Tapi kadang-kala, tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah sekalian, kita ni, jiwa kita ni, nak Ustaz, siapa kata tak nak? Semua orang nak berubah, semua orang nak berhijrah, kan? Semua orang dah berhijrah pun nak sungguh-sungguh dalam hijrah tu, memang nak. Tapi kadang-kadang Masya Allah, setan ni kuat sangat. Sebab saya ni wali maqam peringkat tinggi. Jadi Allah hantar pun setan-setan yang goda saya ni pun semua jeneral-jeneral juga. Masya Allah, kita bagi alasan macam tu lah. Jadi sebab itu kita ni tak boleh juga, walaupun dah tahu dah kena sembahyang tahajud, kena puasa bulan Rejab ni, kena banyak puasa sikit, kena lebihkan baca Quran, tapi kenapa hati kita masih belum lagi? Hati kita masih keras lagi. Sebab itu kadang-kadang kita tanya pada hati kita, wahai hati, apa lagi yang kau nak? Apa lagi yang tak cukup dalam hidup kamu? Itu satu. Ada masa kita kena bercakap dengan diri kita sendiri. Yang kedua, tuan-tuan, penceramah yang terbaik dalam dunia ni, Nabi SAW cerita kat kita, bukan penceramah yang ada ni, nak bagi kita kesedaran, nak suruh kita menangis, tuan-tuan. Penceramah yang terbaik untuk kita sedarkan diri kita, untuk kita insafkan diri kita supaya betul-betul cepat kita buat persiapan sebelum terlambat, iaitu Nabi SAW beritahu, kafa bil mauti wa'izah,
memandailah mati itu sebagai penceramah yang terbaik, penasihat yang terbaik dalam hidup kamu. Rupanya nak bagi kita ni cergas beribadat ni adalah ingat mati. Imam Qarafi rahmatullah alaih dalam kitab Al-Budur Safirah fi Ahwal Akhirah, Imam Suyuti rahmatullah alaih menukilkan kata-kata Imam Qarafi rahmatullah alaih, iaitu dikata siapa yang banyak ingat mati, Allah SWT bagi dia 3 nikmat. Ustaz suruh kita ingat mati pula dah lah. Orang takut nak mati, dia suruh ingat pula Masya-Allah. Sebenarnya hari ni kita silap. Orang Melayu dia ajar takut hantu. Kan? Takut hantu. Bila pergi kubur malam Jumaat takut. Kan? Itu malam pukul 12 malam memang hantu paling banyak di kubur, dia kata ya lah. Tapi Nabi ajar kita tak suruh takut hantu. Hantu ni makhluk sama macam kamu juga. Cuma wajah dia je kamu tengok pelik sikit. Kucing dengan anjing, gitu je lah lebih kurang. Kalau benda tu nampak macam tu je. Tak takut apa pun, dia pun makhluk macam kita. Ada keluarga, ada family, ada kehidupan. Tapi kita lupa dengan sebab takut hantu, tak takut apa yang ada dalam kubur. Tak takut apa ada dalam kubur. Kita takut sakit, tetapi kita tak takut sakitnya sakaratul maut. Sakitnya menghadapi kematian, Masya Allah. Kita takut dengan mati, tetapi kita tak takut kehidupan selepas mati jauh lebih dahsyat daripada mati. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, kita jadikan ingat mati itu sebagai amalan dalam hidup kita. Jadi kalau kita ingat mati keluar daripada rumah, rasanya inilah hari terakhir dalam hidup saya. Rupanya dia akan jadi kita yang terbaik. Kan? Hari ini rasanya hari last saya dalam hidup saya di dunia. Jadi sebab itu, yang pertama, siapa yang ingat mati, Allah bagi dia 3 nikmat. Yang pertama sekali, kecergasan dalam ibadat. Bila ingat mati ni, rasanya hari ni hari terakhir, ataupun minggu ni minggu last, ataupun bulan ni bulan akhir, paling tidak kita rasa tahun 2017 ni tahun last kita dah. Selalunya kita ingat mati bila naik kapal terbang, tuan-tuan. Air pocket sikit, turbulence sikit, di airline sikit, bergerak, ya Allah, kalaulah aku dapat hidup sekali lagi ni, nak bayar hutang dah ni, banyak hutang ni ya Allah, kan? Ya Allah, sembahyang tak cukup lagi ni ya Allah, kalau aku hidup lagi ni ya Allah. Itu ya lah. Tapi bila turun lupa semula ya. Hati manusia ni tuan-tuan. Jadi bila ingat mati ni tuan-tuan, daripada nak sembahyang 2 rakaat, takkan aku nak jadi husnul khatimah 2 rakaat je. Mesti nak tambah lebih lagi, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, 8 rakaat ke. Takkan hari mati aku nak baca Quran semuka je. Mesti hari ni nak sejus. Sahabat saya di Ghana dulu, dia meninggal dunia tuan-tuan. Hari dia nak meninggal dunia, orang Malaysia meninggal di Ghana tuan-tuan. Pagi itu dia mandi dengan pakai baju putih, pakai minyak wangi, pakai serban cantik, baca Quran, habiskan zikir, berdoa. Hari terakhir dia meninggal dunia tuan-tuan. Orang sembahyang maghrib, imam tengah baca Fatihah, dia pun menjerit, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tu jatuh meninggal. Ini tuan-tuan, orang tertentu tuan-tuan. Sebab apa? Dia yakin, dia menunggu hari mati dia. Dia buat persiapan hari-hari untuk hari terakhir. Persiapan di hari-hari untuk jadikan hari terakhir saya hari yang terindah. Wa khairu ayyamina yauma nalqaka ya rabbal alamin. Jadikan hari kami yang terindah dalam hidup kami adalah hari pertemuan kami dengan Engkau ya Allah. Hari kita punya dating kita dengan Allah, hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan. Orang yang rajin ingat mati ni, Allah Taala bagi dia, masya-Allah, kecergasan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang selalu ingat mati, kata Imam Suyuti rahmatullah alaih, kata Imam Qarafi rahmatullah alaih, orang selalu ingat mati ni Allah Taala akan bagi taufik dia dapat segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat segera taubatlah. Kalau kita rasa mati lambat lagi, taubat pun lambat lagi, insya-Allah. Ini baru tahun 2017. Kan? Tunggulah tahun 2020 baru kita taubat. Tahun 2050 baru kita taubat sebab kita rasa lambat lagi panjang umur. Orang Yahudi ni, dia rasa kalau boleh panjang umur 1000 tahun lagi bagus. Tak mati tak apa. Tapi Allah kata 1000 tahun pun tak dapat, tetap masuk neraka juga. Allah kata kat orang Yahudi 1000 tahun pun hidup. Jadi sebab itu bila kita selalu ingat mati, Allah Subhanahu wa taala akan bagi segera kita taufik untuk segera taubat. Ya Allah, minta ampun ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, semua dosa aku ya Allah.
Daripada aku lahir sampailah aku mati, ya Allah ampunkanlah dosa aku, bersihkanlah buku catatan amal aku, ya Allah. Sebab tiap-tiap orang di kalangan kita ni, Nabi kata ada 99 buah buku. Setiap buku tu kalau dibuka, tertutup antara timur dengan barat. Begitu besarnya buku catatan amal kita. Esok di hari kiamat kena present depan Allah Ta'ala. Hari ni kita present depan lecturer kita, tuan-tuan. Tetapi nanti di hari kiamat kita present amal kita ni depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan boleh present percakapan. Waktu itu amal kita tu sendiri adalah presentation kita, Masya Allah. Persembahan kita. Semayang kita di dunia inilah presentation kita. Quran kita di dunia adalah presentation kita. Percakapan kita, akhlak kita, itulah yang kita nak present depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu orang yang segera ingat mati, dia akan cepat-cepat taubat. Ya Allah, belah muka sirat sini mungkin dah merah-merahnya dah padam dah, tapi belah sini ada lagi ni, merah lagi ni. Ya Allah, takutnya ya Allah, bimbang ya Allah. Nabi Adam AS hanya satu kesalahan dia buat, tapi nanti di padang mahsyar tak berani nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malu nak jumpa dengan Allah. Satu kesalahan, bukan dosa, tersilap, termakan buah yang dilarang oleh Allah Taala, itu pun takut nak jumpa dengan Allah Taala. Bayangkan kita ni tuan-tuan dan puan yang rahmati oleh Allah sekalian, buku kita penuh dengan merah-merah, Masya Allah. Macam mana nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapan apa kita nak bagi depan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kena ingat mati. Sebab ingat mati mesti menyegerakan kita taubat. Allah Ta'ala beritahu, ya ibadi, sayangnya aku kepada kamu wahai hamba-Ku, lau balagat dhunubuka anana sama, seandainya dosa yang kamu lakukan begitu banyak, penuh bumi ni, penuh bumi dengan dosa, kemudian kamu datang berjumpa dengan aku pada satu masa, bertaubat kepada aku, ghafartu laka fala ubali, aku ampun seluruh dosa kamu, aku tak peduli sikit pun, kata Allah. Syaratnya nak bertaubat pada Allah, betul-betul ikhlas hati kita. Tapi nak cari waktu bila? Masa bila hari itu nak datang dalam hidup kita? Kalau tak ingat mati, hari itu tak akan datang sampai bila-bila. Bila kita ingat mati, barulah benda itu akan datang. Barulah benda itu akan datang dalam hidup kita. Sebab itu pada malam Isra' wal Mi'raj, ketika mana Nabi SAW tanya Jibril AS, wahai Jibril, tolong beritahu kepada aku, ini neraka Jahannam untuk siapa? Jibril AS tunduk malu, tak nak beritahu Nabi. Seakan-akan Jibril beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini bukan hari sedih, hari ini aku nak gembirakan kamu, hati kamu sedang terluka ya Rasulullah. Aku takut percakapan ini, jawapan ini akan mengguris perasaan kamu ya Rasulullah. Nabi desak Jibril 3 kali, wahai Jibril, tolong beritahu, neraka Jahannam ni untuk siapa? Nabi tengok neraka Jahannam ni temboknya setebal 40 tahun perjalanan. Tembok neraka Jahannam. Dan dalamnya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya seketul batu dicampak daripada tebing, 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Ini neraka Jahannam untuk siapa? Nabi SAW diberitahu oleh Jibril AS pada kali yang ketiga, aku berat nak beritahu pada Tuhan, tetapi inilah hakikat. Allah telah beritahu, inilah neraka Jahannam yang Allah sediakan untuk umat Tuhan yang pernah melakukan dosa besar dalam hidup mereka, mati tak sempat bertaubat kepada Allah, Allah humbankan mereka ke dalam api neraka Jahannam. Sebab itulah tuan-tuan, kita sebelum mati segera taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, iaitu bila kita ingat mati, kata Imam Suyuti rahmatullahi alaih, akan datang sifat qanaah dalam hati kita. Sifat qanaah maksudnya apa? Kita rasa cukup dah dengan apa yang ada ni, Masya Allah. Tak perlu cari lebih dah. Tak perlu tambah lagi dah hutang-hutang. Hari ni kita ni, kalau kita fikir nak hidup lama lagi, lepas hutang. Hutang satu tak habis lagi, tambah hutang dua. Beli pula kereta sebiji lagi, beli pula rumah sebiji lagi, hutang-hutang sampai mati. Sebab apa? Kita tak pernah cukup. Sedangkan kalau kita fikir rumah kita dalam syurga, sebiji rumah tu boleh jadi daripada Malaysia ni sampai ke London sana, itu sebiji istana tuan-tuan, besarnya kan? Masya Allah, itu sebiji istana Allah telah buat untuk kita dalam syurga. Buat apa kita nak fikir sangat dekat dunia ni? Kita usaha macam mana pun, kiamat datang hancur semua tuan-tuan. Orang cerdik dia akan fikir alam akhirat, hantar banyak-banyak bekalan ke alam akhirat. Satu hari Masya Allah, Siti Aisyah masak seekor kambing, gulai kambing, sedekah, tinggal 2 lengan kambing, tak sedekah lagi, Masya Allah. Bila Nabi balik, isteri dia biasalah, orang perempuan kan, bang, tinggal 2 je lengan kambing kita, yang lain semua dah sedekah, Masya Allah kan, tinggal 2 je dah kan. Nabi SAW dia ajar bini jadi orang cerdik tuan-tuan. Dia kata, wahai isteriku, kambing kita semua dah masuk syurga, tinggal 2 je lengan lagi dekat dunia ni, Masya Allah. Kalau 2 lengan ni pun sedekah, berarti seekor kambing sedang menanti kita dalam syurga. Tuan-tuan, isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala diajar oleh Nabi berkahwin dengan Nabi jadi orang pemurah.
Satu hari dapat 80,000 dinar. 80,000 dinar ni ulama kata berapa bilion, wallahu alam akhir zaman ni kalau nilai dia. Pagi tu dapat, petang tu dekat nak buka puasa, dan sebelum tu diberitahu ke hamba dia sedekah semua ni. Sampai, jangan sebelum malam. Dua sunnah Nabi yang kita tak boleh nak buat. Ada dua sunnah Nabi yang kita umat tak mampu nak tiru. Yang pertama, Nabi SAW bermalam dalam hidup dia tak pernah simpan makanan untuk besok hari. Tu tuan-tuan, Masya Allah. Kita ini freezer kita penuh lah, Insya Allah. Tertib freezer ni tuan-tuan. Sebenarnya kalau tengok kisah zaman dulu, Nabi SAW cerita dekat kita, sebenarnya zaman dulu ni makanan tak pernah basi. Berbulan-bulan, bertahun-tahun makanan tak pernah basi. Sehinggalah manusia ni menyimpan makanan. Kerana hilang tawakal mereka pada Allah, takut esok tak ada nak makan, jadi simpanlah dalam lemari. Itu yang orang putih buat freezer tu tuan-tuan. Kerana takut esok tak ada makanan. Semenjak daripada hari itu Nabi kata, makanan kita telah basi. Sebelum tu tak basi. Sebab itu Nabi tak pernah latih isteri dia, makanan hari ni kalau ada lauk dia simpan sampai besok, tak ada. Sebelum tidur semua kena sedekahkan. Yang kedua, Nabi SAW tak pernah tidur menyimpan harta tuan-tuan, Masya Allah. Satu malam Nabi bergolek tidur, satu pagi bergolek sana bergolek sini. Isteri Nabi tanya, kekanda ni nampak gelisah sangat, kenapa? Dia kata, malam tadi kekanda tidur ada 7 biji korma lagi tak sempat sedekah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang memang susah kita nak buat, tapi kita boleh tiru-tiru sikit-sikit. Boleh belajar-belajar jadi orang pemurah tuan-tuan. Kita nak simpan di sini, kita rasa lagi banyak duit dalam bank, lagi tenang hati kita. Sebenarnya kalau kita hantar banyak-banyak dalam syurga, esok balik, Masya Allah. Sebab itu Nabi SAW ceritakan, ulama ceritakan kat kita tuan-tuan, orang paling excited sekali nak masuk syurga nanti, paling happy nak masuk syurga, iaitu orang yang paling banyak berzikir pada Allah Ta'ala di dunia ni, Masya Allah. Sebab apa? Dia dah nampak dia punya makam dia tinggi sangat di alam syurga. Orang lain nak masuk syurga relax je. Orang yang ahli zikir ni tuan-tuan, orang yang banyak berzikir ni, dia dah macam excited dah, nak melompat dah tuan-tuan, Masya Allah. Belum masuk syurga lagi. Sebab apa? Kerana terlalu tinggi martabat dia di sisi Allah SWT. Nampak nikmat dalam syurga, Masya Allah. Setiap satu darjat dalam syurga ni bezanya 500 tahun perjalanan. Nabi kata, seumpama kamu tengok bintang di malam hari, itulah bezanya satu darjat dengan satu darjat dalam kehidupan kamu di syurga nanti, Masya Allah. Beza amalan kamu. Sebab itulah hari ini sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala, Nabi SAW beritahu, la yatahassar ahli jannah, ahli syurga tak akan pernah menyesal meninggalkan apapun di dunia, melainkan illa ala saat, melainkan ke atas setiap saat, setiap detik. Jarum tu bergerak tu, yang tanpa diisi dengan zikrullah, tanpa diisi dengan ibadat, semua kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Ya Allah, mengapa 60 tahun aku tak isi dengan yang terbaik? Mungkin kita dah buat baik, tapi bukan yang terbaik. Mengapa tak buat yang terbaik? Waktu itu kita akan menyesal, sebab dunia dah habis dah masa tu, dah tak nampak lagi dah apa. Waktu itu hanya kita akan menikmati nikmat dalam syurga. Memang best, tapi dah bertahun-tahun asyik ini je kan. Tengok kawan kita dalam dunia, dalam syurga pun nanti ada level dia tuan-tuan. Rumah-rumah kita ni, Masya Allah, ya. Ada rumah PPRT tuan-tuan, rakyat termiskin, ya tak? Ada rumah mesra rakyat. Duduk rumah mesra rakyat okey lah, tapi tak best juga, ya tak? Tak berapa cantik juga. Ada orang tinggi sikit, adalah rumah sedikit semi-D ke, rumah banglo ke. Tapi lagi best kalau dapat villa-villa ke, Masya Allah, besar-besar sikit. Lagi hebat kalau dapat istana yang besar-besar, Masya Allah. Dalam syurga pun ada level-level tingkatan. Bukanlah macam rumah PPRT tu, tapi maksudnya tingkatan nak banding dengan tingkatan paling tinggi dengan tingkatan paling bawah ni, jauh sangat beza ni. Esok nanti Nabi SAW beritahu, penghuni syurga Jannatul Firdaus, kalau syurga lain nak dapat apa-apa nikmat kena keluar, nak mandi sungai kena keluar, nak mandi laut kena keluar daripada istana baru boleh. Tapi dalam syurga Jannatul Firdaus, semuanya all in kat dalam. Semuanya kat dalam istana. Tak payah keluar pun. Nak mandi ke, nak shopping ke, nak semua dalam syurga tadi tuan-tuan. Cuma sekali-sekala lah penghuni syurga Jannatul Firdaus ni dia nak rasa nak ambil angin luar. Masya Allah. Dia buka pintu dia tuan-tuan, buka pintu, cahaya daripada wajah dia ni sampai syurga paling bawah dapat nampak cahaya yang begitu berkilauan. Masya Allah, nampaknya hari ni salah seorang penghuni syurga Jannatul Firdaus sedang keluar
menjengukkan wajah dia daripada istana dia, Masya Allah. Dan bau harum daripada Masya Allah, haruman perfume yang dipakai itu tuan-tuan, ahli syurga bawah semua cemburu. Ya Allah, ini bau apa ni? Dalam syurga kami tak pernah ada bau ini, Masya Allah. Ini istimewanya. Sebab itulah tuan-tuan, orang paling cerdik dia akan pilih untuk jadi syurga Jannatul Firdaus. Masya Allah. Panjang dah kita punya percakapan. Nak cerita tentang jalan-jalan nak masuk, nak jadi penghuni syurga Jannatul Firdaus, bukalah surah Al-Mu'minun. Allah telah sebut qad aflahal mu'minun. Bila Allah ciptakan syurga Jannatul Firdaus, syurga Jannatul Adnin, Allah beritahu antiqi, takallami, cakap sikit, say something, cakap sepatah. Allah kata dekat syurga, Masya Allah. Syurga pun cakap qad aflahal mu'minun. Semuanya berjayalah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Golongan syurga Jannatul Firdaus di dunia tak pernah buat kerja sia-sia, Masya Allah. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka selalu bayar zakat dalam dunia ni, Masya Allah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka jaga kemaluan mereka, Masya Allah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka jaga, pelihara sembahyang mereka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka pelihara amanah dan janji mereka, Masya Allah. Ulaika humul warithun. Mereka lah pewaris. Mereka yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus. Golongan yang akan mewarisi syurga Jannatul Firdaus. Fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Orang masuk syurga Jannatul Firdaus, la yabghuna anha hiwala. Mereka tak nak pindah lagi dah tempat lain, Masya Allah. Suruh pindah tak mau pindah lagi dah, Masya Allah. Kita ni orang Shah Alam, kalau suruh pindah tempat lain nak pindah juga, Insya Allah. Kalau orang offer dapat tanah dekat Perth, mungkin rasa-rasa pergi pindah ke Perth ni, Insya Allah. Duduk kat Perth. Kalau orang bagi offer duduk kat Kanada, Insya Allah rasa nak duduk kat Kanada pula rasanya, Masya Allah. Orang offer tempat lain semua nak pergi, tuan-tuan. Maknanya tak best, tapi masih nak pindah. Jadi saya rasa InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT selagi kita masih hidup, kita ada peluang yang banyak. Tetapi kita bayangkan orang yang telah meninggal dunia, di bawah kaki kita ni ada satu alam yang mana hari-hari mereka minta nak balik. Rabbirji'un, ya Allah, kami nak balik, ya Allah. La'alli a'mal solihan fima taraktu. Kalau kami balik, kami nak buat segala amal soleh yang telah kami tinggalkan sewaktu kami berada di dunia dulu. Allah telah jawab, kalla, selama-lamanya tidak, never ever, tak boleh lagi dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimah yang akan kamu ulang-ulang, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik. Kalau kita jemur juga, ya tak? Bukan seorang minta nak balik ni, juta-juta daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni yang mati, semua minta nak balik ke dunia, nak buat amal soleh, nak balik nak buat amal soleh. Tetapi kita masih hidup ni, Masya Allah. Orang di bawah kata, untungnya kamu di atas, kamu masih hidup, tapi kamu dalam kelalaian. Kami ni dah mati, dah sedar, tapi dah tak ada peluang lagi dah. Sebab itulah insya-Allah sebelum kita terlambat, sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala, insya-Allah kita azam hari-hari kita keluar daripada rumah kita. Hari ni aku nak jadi satu orang hamba Allah yang terbaik, yang hebat. Alladzina yamshuna fil ardi hauna. Golongan yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan merendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil tegur mereka, mereka kata assalamualaikum. Banyak ibadat di malam hari, banyak menunaikan perintah Allah, banyak mengamalkan sunnah Rasulullah. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan kembali dengan kejayaan yang gilang gemilang, insyaAllah. Saya rasa sekian dulu perkongsian kita pada pagi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan majlis kita, ilmu kita pada pagi ini, insyaAllah menjadikan salah satu daripada amal soleh yang bakal dicatatkan oleh malaikat di dalam buku catatan amal kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi saya rasa sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعذنا من موجبات الندامه في الآل والمال انك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم حي الدين كله في العالم كله.
اللهم انشر الهداية كله في العالم كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك الواسعة. اللهم أدخلنا جنتك بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا جنتك بغير حساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعوة فيها سبحانك اللهم وتحيتم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.